Okey, seterusnya. Okey, bila kita pergi pada proses. Okey, kita dah ada pendekatan kajian. Kita dah bangunkan konseptual kajian. Okey, yang ketiga, kita nak kumpulkan, nak kenal pasti apa data yang kita perlu ada untuk membuat kajian ni. So macam saya sebut tadi, kita kena bezakan apakah yang dikata dengan sorutan literature dengan apa yang dikatakan dengan data. So kena bezakan. Okey, kebanyakannya kan kajian-kajian lalu akan membentuk kita punya konseptual ataupun theoretical kajian. Bila kita nak analisis, kita perlu ada apa yang disebut sebagai data. Okey, data ni ada 3 jenis. Dan kita panggil ini sebagai triangulation data ataupun triangulasi data, data triangulation ataupun triangulasi data. Satu, dia mesti ada dalam konteks temu bual, kan kita pergi lapangan berjumpa dengan individu tadi. Yang keduanya, kita mesti kumpul semua dokumen yang mesti ada dalam kajian kita. Contoh, dalam kajian-kajian ekonomi kewangan Islam, dia ada financial report, biasa kita refer kan, syariah governance framework, takaful operational framework, dokumen-dokumen perundangan, ISA. Okay, dalam kajian halal pun dia ada banyak manual prosedur halal, Malaysian Standard on Halal Foods. Sini pun saya ada tak link kan. So bila kita klik je, kita akan jumpa semua dokumen-dokumen penting yang digunakan dalam kajian halal. So dokumen ini memang exact yang kita perlu jadikan bahan dalam kajian kita untuk kita analisis tadi. Okey, itu bahan yang kita tak boleh tinggalkan. Okey, kalau kita memilih teks, kajian teks, berarti macam mana pun kita kena ada teks yang dalam bentuk PDF ataupun kalau lah susah sangat teks tadi nak dapat penuh, so kita mesti dapatkan picture teks tadi. Ataupun kena usahakanlah kan. Sebab kalau picture ni dia susah sikit lah kita nak buat coding nanti. Sebab dia tak semua ada kan. Tapi kalau teks, saya ingat kalau dari segi kitab syarah hadis, kitab hadis tak perlu kita, memang ada banyak teks tu. Kan kita pergi sistem website dia ada dah siap kan. Maktabah Syamilah pun boleh download full kitab tadi. Ataupun Furuq Masail ke Ihya Ulumuddin kita boleh ambil teks tadi. Sebab teks ni penting kan. Okay, kalau kita nak buat tematik hadis, kita kena semua ada sunan sitah tu kita kena ada dalam bentuk teks elektronik. Kalau kita buat kajian tafsir pun kena ada teks-teks tadi supaya mudah untuk kita proses, kita buat kod nanti, kita nak coding nanti. Okay, sama sini data triangulasi kita, saya reverse kejap. Kita mesti, sama juga, bila kita mulakan masuk je Colloquium, kita masuk di RP, kita kena ready dah, kena list down apakah cadangan-cadangan informan dalam kajian kita. Kena ada cadangan dan kena justify kenapa dia. Kan? Okey, dalam konteks apa kita nak tahu, orang ni pengamat industri, dia menjalankan operasi, dia expertise dalam bidang ni, dia yang menggubal dokumen ni, contoh. So kita kena justify dan mesti dinyatakan semasa kita di RP dengan Colloquium. So ini yang terpenting lah. Kalau lah kita tak ada ni, tak ada sampel, tak ada informan, tak ada, so saya beritahu kebaran kalau besar untuk kita dapat meja tu memang tinggi. Kalau tak percaya, tanyalah Dr. Azmi ke Dr. Rafiqah kan, yang biasa menilai ni, ada banyak yang biasa menilai ni, Prof. Salahuddin ke, kita akan cenderung untuk dapat meja kalau kita tak senaraikan apakah informan kita kan. Kalau dia dapat penilaian baik, alhamdulillah lah. Okey ya. Okey, seterusnya macam kita selalu dengar lah dalam kajian kualitatif ni, dia mesti mewakili, satu ciri dia mesti mewakili sampel, mewakili ataupun purposive, mesti dia ada bertujuan kan. Yang keduanya, dia mewakili konteks kajian kita. So penting ya, konteks. Maksudnya macam saya sebut tadi, kalau kita pilih perbaikan Islam seluruh industri, so setiap pada bank ni dia mesti ada informan yang mewakili kajian kita. Kalau kita buat zoning dalam kajian kita, kita mesti collect data daripada zon-zon tadi, mewakili kan. Sabah kena ada, Sarawak kena ada, daripada selatan kena ada, daripada tengah kena ada, daripada utara pun kena ada. Dan satu lagi penilaian penting kan, penilai akan tanya kita, soalan ni memang familiar, dia akan tanya, kenapa awak pilih 10 tak pilih 11, 12, 13? Kenapa awak pilih 15 tak pilih 30? So kita perlu jawab soalan ni kan.
Tapi asalnya kita kena jawab kat dia, satu, kita cadangkan ini sebagai satu bentuk cadangan, kan, dan dipilih atas tujuan propulsif. Dan kita mesti cakap dekat, bukan cakap lah kan, kita mesti explain pada nilai bahawa jumlah sampel, jumlah informer ni akan ditambah bergantung kepada ketepuan data. Kan, ketepuan data ni penting, idea ketepuan data ni sebab apa? Contoh kan, kita interview pegawai zakat, bagaimana dia memilih orang miskin ni kan. Okey. Kita interview, so semuanya dalam kita punya kawalan. Dalam kita punya kawalan maksudnya apa? Maksudnya semua masih lagi berdasarkan kajian kita. Saya dah explain 2-3 kali lah perkara ni. Saya ingat yang dulu saya dah explain. Contoh sebab apa? Orang ni tak ada income. Orang ni dia cerita dia sakit kan, masalah kesihatan. Orang ni cerita dia tak ada rumah. So semua ni kategori diberikan zakat. Okey, tiba-tiba kan ada kita cadang nak collect data 10. Tiba-tiba bila kita pergi kepada informer ke 10, dia cakap kita berikan zakat pada individu ini sebabkan suaminya tidak bertanggungjawab dan kaki judi, contoh kan. Suka sangat berjudi. Sehingga menyebabkan dia ada pekerjaan apa semua tapi laki dia ni suka berjudi. Ada yang kata kita beri juga pada ibu yang suaminya penagih dadah misalnya kan. So berarti ada data baru yang ditemui. So apa kesannya bila data baru ditemui? Kita perlu pergi lagi kepada pegawai zakat yang seterusnya sebab data kita masih belum mencapai ketepuan data. Dia ada data-data baru yang masih ditemui. So prinsip dia, kita boleh rujuklah, Creswell, Yin pun ada bincang tentang ni. Kalau 3 yang terakhir tu, data dia sama. So that's it. Sampai situ saja. Berarti kita dah mencapai ketepuan data dan daripada first informant sampai informant ke 10, cuma bercakap perkara yang sama. Cuma kita takut-takut bila data ke 10, kita coding, kita tengok apa sal orang ni cakap yang macam tadi kan. Dia beritakan sebabkan laki dia, ini contoh saya bagi, sebab laki dia penagih dadah ataupun kaki botol kan, menyebabkan dia ada kesan pada pendapatan dia dan sebagainya. So berarti kita kena tanya orang ke-13 ni, adakah perkara-perkara yang kita mungkin tertinggal. So kalau 10 habis, so kita kena pergi 11, 12, 13. Bercakap masih perkara yang sama, so tiada data baru ditemui. So dari situ kita boleh buat kesimpulan bahawa informan yang dipilih telah mencapai ketepuan data. Okey boleh faham? Boleh jelas ke? Assalamualaikum Doktor. Ni saya tahu ni. Ya. Suara ni. Sekejap saja ya, yang tentang size sampel tadi yang temu bual. Okey. Okey, di samping kita cite kita punya rujukan seperti Creswell, Kobalinkel and Douglas contohnya. Boleh tidak kita kukuhkan hujahan kita dengan kita cite beberapa tesis yang dibuat sebelum ini? Bolehkah? Okey, so bagus soalan meja tu kan. Okey, kita boleh cite juga artikel-artikel yang ataupun teks ataupun tesis-tesis yang dekat dengan kita lah kan, yang hampir mirip kita. Tetapi dalam masa yang sama kita kena snowball tesis dia. So bila dia cite tu ada idea dia dan dia takes macam mana idea tu keluar pun dia biasanya dia ada snowballing lah. Maksudnya kita kena refer apa yang dia refer. Tu kena ambil. Kena boleh teks dia kan idea contemporary dan dalam masa sama kita kena ambil juga apa yang dia buat. Ini dalam literature ni dia sebut sebagai snowballing kan. Snowballing methods. Kita snowball idea tu tadi. Okey, baguslah kajian apa dia soalan meja tadi. Okey, terima kasih Doktor. Okey, baguslah kajian meja kan dia ni. Okey. Apa lagi ada soalan? Sekejap saya tengok Dia tengoklah kalau sempat dia, saya tunjuk sikit atlas-T. Okey. Ketepuan data ni kan, ketepuan data ni dia tak dinyatakan dalam objektif. Tetapi dia adalah ciri-ciri dalam kajian kualitatif. Maksudnya kalau kita tak mencapai ketepuan data, berarti kita tak mengikut prosedur ataupun menyanggahi lah kan salah dalam prosedur kajian kualitatif. Kita tak menjalankan prosedur kajian tu ataupun metodologi tu dengan betul.
Okey ya. Ustaz Suhailin. Macam mana, ada soalan daripada Aimi? Apa maksudnya Aimi? Teks. Ustaz Aimi, apa maksudnya? Teks yang dikarang Assalamualaikum Ustaz. Okey, Aimi, macam mana soalan Aimi? Boleh jelaskan sikit macam mana soalan Macam ni? ni, saya ada buat kajian tentang kajian teks lah. Cuma teks tu dia dikarang semula, bukan daripada teks asal lah. Tapi dikarang tu berdasarkan kepada, maksudnya dia ambil daripada muka ke muka lah. Dia tak ada miss. Cuma dia kitab yang dikarang semula, bukan kitab asal. Jadi adakah boleh untuk kita rujuk itu saja tanpa kita cari kitab yang asal? Okey. So kalau kita mengkaji, kan kita sebutkan, bila dalam subject matter kita tu kita tengah sebut apakah kitab yang dipilih. Kan maksudnya bila kita merujuk Ihya Ulumuddin, kita kena pergi pada kitab Ihya Ulumuddin. So kita tak boleh ambil daripada, kita boleh as a supporting, kita boleh ambil kitab-kitab yang tahqiq kitab dia, kan, untuk kita mengukuhkan data kajian. Tapi untuk kita merujuk, kita perlu rujuk kepada teks utama. Kalau kita tak merujuk ke teks utama, berarti kita cuma buat kajian pada teks secondary lah, kan, pada teks yang ditahqiq tadi ni. Jadi kita kena betul-betul jelas lah. Kalau kita nak buat mengambil idea pada Ihya Ulumuddin, maka Ihya Ulumuddin ni perlu diambil terus, kan. Cumanya ada juga teks-teks macam pada setengah-setengah teks ni kadang-kadang dia menggunakan bahasa macam Muqaddimah ni asalnya daripada bahasa Parsi, kan, kemudian baru ditulis dalam bahasa Arab dan ada teks-teks dalam bahasa yang lain. So kita kena mention lah baru dia menggunakan terjemahan. Tapi kalau turos yang popular, contoh kitab-kitab mutabar, kan, kita tak boleh, macam Ihya Ulumuddin pun kita tak boleh ambil pada secondary sebab dia, kita takut-takut lah dia ada in order to achieve the validity of research tu dia akan ada kelemahan, kan. Biasa memang penilai akan tanya, you guna tengok teks mana. Kalau kita teks secondary tu berisiko lah, berisiko. Saya tidaklah kata totally tak boleh, tapi cuma berisiko. So saya cadangkan untuk kita terus kepada kitab betul-betul yang premier lah dalam konteks kajian kita. Okey ya? Ada soalan lain? Assalamualaikum Doktor. Okey, silakan Zula. Saya Syaifah, saya nak tanya berkenaan dengan yang first tadi, yang pengumpulan data daripada informan tu, kan. Katakan macam saya, kan, kita tak ada, sebab saya macam objektif 1 dengan 2 tu memang based on kitab, betul lah. Jadi saya tak ada collect data daripada interview. Cuma kita perlukan pakar untuk pengesahan Fuzzy Delphi method. Adakah pakar itu kita anggap sebagai responden? Okey, dari segi konsep Fuzzy, kan, Fuzzy Delphi, dia kita tak kata, still lah kita kata dia sebagai daripada informant ataupun kita punya responden. Betul, dia daripada responden, cuma data yang diberikan tu tidaklah bersifat team description ataupun bersifat mendalam. Sebab kalau dalam metode Delphi, dia cuma perlu nyatakan setuju ataupun tidak sahaja. Ada approach Fuzzy Delphi ni, dia setuju ke tidak? Setuju ke tidak, kan, dia round one round, kemudian ada berlaku disagreement, dia pergi pada second round, third round. So dia tengok berapa dari segi agreement lah ataupun pengundian tu. So dia dari segi itulah dia melihat perkara tu. Cumanya dia bukanlah kajian yang bersifat interview, yang semi structure ataupun structured interview. Yes, dia still respondent, tapi dari segi kita nak coding semua tu mungkin tidak boleh dapat data yang betul-betul mendalam lah, kan, ataupun kita nak cuba tanya dia secara mendalam. Itu pun boleh kita usahakan lah. Tapi kalau dari segi dari segi konsep Delphi tu, Delphi ni dia biasa tak pergi terlalu mendalam lah, cuma dalam bentuk agreement ataupun disagreement saja. Fokus yang tu.
Okay. So bila kita kita ada 2 data tadi. Satu, interview. Yang kedua, kita ada data dokumen. Yang ketiga, kita mesti ada data lapangan. Kan? Data lapangan kita buat observasi. Kalau dulu, kita observe dengan mata kita, tak tahu apa punca hujung, kita tulis. Kan? Apakah dapatan kita. So, dalam konteks hari ini, semua data bergambar, video mesti direkodkan. So dalam ATLST nanti dia ada. Saya tak pastilah kita sempat atau tidak untuk pergi pada ATLST, tapi tak apa. Kita sebenarnya dah rekodkan tahun lepas kan, kita rekodkan, nanti cuba tengoklah macam mana kita nak analyze data bergambar nanti. Okay, kita mesti rekodkan apa yang berlaku dalam lapangan kita. Contoh, kalaulah pelajar tadi buat tentang hygiene di pusat sembelihan. So dia mesti dapatkan, kita mesti, tuan-puan mesti dapatkan kebenaran research ethics lah untuk dapatkan kebenaran, dan mesti maklumkan kepada institusi, informan bahawa kita nak buat rakaman video, tangkap gambar kepada di lapangan. So itu mesti dibuatlah. Tangkap apakah bukti dia, keadaan pada ladang tadi. Ambil rakaman video untuk buktikan lapangan. Kalau buat kajian tentang pendidikan, kita nak mengkaji tentang proses pengajaran dan pembelajaran. So kita mesti rekodkan proses pengajaran dan pembelajaran, dan kita mesti kodkan dalam video tadi, ini yang berlaku. Kan, ini konten silibus yang diajar, ini pendekatan pensyarah yang diajar. So mesti dibuktikan, dirakamkan. Kalau kita study tentang Islamic marketing, so kita ada iklan-iklan yang dijadikan sampel. So iklan tu mesti dimuat turun, kemudian kita masukkan sebagai dokumen dalam sistem ATLST kita untuk kita buat coding. So dengan ada 3 data ni, data kajian ni dikatakan sebagai regulasi. Kalau ada 3 jenis data ni, maka kajian kita dianggap validate dan reliable dalam konteks kajian kualitatif. Cumanya ada sedikit perbezaan di kalangan sarjana kan. Scholars ada yang kata dokumen, interview dan suratan literatur pun dah dianggap sebagai regulate. Tapi saya mengambil pendekatan inilah video lapangan, tetapi bergantunglah kan. Ada setengah kajian, dia buat kaji tentang perbandaran dan sebagainya. So untuk kita kaji dalam konteks masa ni, kita boleh mungkin ambil gambar perbandaran yang ada kan. Kita analisis adakah dia menepati kriteria-kriteria yang dinyatakan. Contoh. Kan dinyatakan. Ataupun orang ni tadi kan, video sembelihan. Video sembelihan adakah ini kriteria-kriteria menepati. Macam mana kita nak kod tadi? Berdasarkan apa teori yang kita ada tadi. Sama juga kita buat Islamic marketing. Kita tahu ada etik dan Islamic marketing. So kita dari situ kita coding kan. Okay, dari segi marketing dia buat begini. Kemudian ada lama-lama tak sesuai dengan Islam. So kita coding kan. Ini kontradik dengan teks kita bawa dalam marketing Islamic marketing strategy, dia ada satu pertentangan kan tentang idea itu. So itu perkara yang kita kena ada untuk collect data kualitatif. Okay ya? Kita sambung sikit. Okay, kita nak pergi kepada step yang ke-4. Okay. Sebenarnya saya dah bangunkan template lah. Jadi saya buat research dulu. Yang nampak ada beberapa perkara yang kita boleh buat sebagai template. Jadi saya cuba kongsikan lah dengan boleh nampak ke skrin saya? Nampak tak? Nampak doktor. Sekejap ni. Mesti sekejap